Baik, dalam video ni saya akan tunjukkan cara kita nak bina sijil digital menggunakan add-ons AutoCAD dalam Google Sheet. Okey, jadi sebelum kita bina sijil tersebut, apa yang kita perlu buat, kita perlu sediakan satu folder dalam Google Drive kita, yang mana dalam folder itu nanti akan adanya sijil-sijil yang telah dibina nantilah. Okey, kemudian selepas sijil itu, selepas folder itu, kita juga perlu sediakan kita punya template untuk sijil yang kita nak. Okey, jadi template tu kita boleh gunakan sama ada daripada Google Doc ataupun Google Slide. Okey, kalau dah ada template sijil dalam Google Word, dalam Microsoft Word, boleh saja upload dalam Google Drive ni, masukkan dalam folder yang telah dibina tu, kemudian kita tukarkan format Microsoft Word itu kepada Google Doc. Okey, jadi saya akan tunjuk satu-satu dulu. Bahagian pertama video ni adalah untuk sediakan template sijil. Okey, jadi kita buka dulu kita punya Google Drive. Okey, kemudian kita akan bina folder yang baru. Okey, saya namakan folder ini adalah folder contoh sijil lah. Nanti cikgu boleh gunakan nama folder sendiri. Okey, bina. Jadi kita masuk, kita akan bina. Saya lebih suka gunakan sijil daripada Google Slide sebenarnya, tapi tak ada masalah kalau nak gunakan Google Doc. Okey, first yang kita perlu buat selepas kita buka kita punya file presentation Google Slide ni adalah kita tukar dia punya size slide. Okey, pada file page setup, saya buat sekali lagi. Okey, ubah size slide pada file page setup. Pilihan dia kita buat custom, dan yang kita nak dia adalah 11.6 kali 8.2 inci. So kita apply. Okey, kemudian kita akan ubah slide ini, layout dia kepada blank. Okey, kemudian kita nak tambahlah dia punya background kan. Kita tak naklah gelap, kita tak naklah kosong macam ni. Jadi kita klik pada background. Okey, kita choose image. Kemudian kita klik Google Image Search. Okey, background, change image, choose image, kemudian Google Image Search. Okey, ini untuk background sijil kita lah. Kita nak rupa yang macam mana. Okey, saya suka gunakan warna yang terang-terang lah. Okey, so katakan saya ambil background ini. So kita insert, kemudian add to theme, choose image, search image, choose, select, add to theme, kemudian done. Okey, kita dah dapat background sijil kita. Jadi kita nak binalah, design lah kita punya sijil. Okey, untuk gambar-gambar tu nanti cikgu boleh gunakan function ni lah, image. Okey, so ini kita cari image kita, kat mana kita simpan logo sekolah. Okey, ini contoh yang saya dah ada lah, logo sekolah ni. Kita perlu ada ayat lah dekat dalam kita punya sijil kan. Jadi kita akan tambah teks. T ini adalah teks, so kita klik pada sini.
Okey, kalau nak bagi dia center senang, arrange center on page horizontally. Okey, kemudian kita typekan nama dia. Okey, kalau nampak huruf tu kecil kan, so kita select balik box tu, kita pilih huruf di atas ni, katakan pilih huruf ini, kemudian kita centerkan dia, buat macam biasa, kemudian kita besarkan. Okey, besar-besar pun tak apa. Okey, kemudian kita add lagi. Kita gunakan ayat ni. Okey, pilih cikgu nak font apa, semua cikgu boleh pilih. Okey, kemudian kita buat ayat dia. Okey, kalau selepas tu formatnya sama, cikgu Ctrl C, copy saja, kemudian paste. Okey, ni ke bawah sikit sebab nanti ada yang lain kan. Okey, sekarang ni kita nak buat font yang lain. Okey, kalau semua nak copy je pun tadi boleh. Okey, ini kita nak masukkan nama pelajar. Okey, nama pelajar ni kita kena masukkan sebab kita akan ada beberapa nama pelajar nanti kan. Kita tak tulis nama mereka, tapi kita akan tulis seperti ini. Okey, kita pilih font dia supaya nanti bila sijil tu dibina akan terus berubah kepada font yang inilah, berbeza sedikit daripada ayat yang lain. Okey, satu ingatan, nama budak kita tak tahu panjang mana. Okey, jadi kita panjangkan saja seperti ini. Sebab kalau kita sediakan ruang dia terlampau kecil, nanti nama tu sepatutnya kita nak dia satu baris, dia jadi dua baris. Okey, kemudian dengan format yang sama, font yang sama, saiz yang sama. Okey, kita copy, klik pada text box ni, copy, boleh copy daripada sini, file, edit, copy, ataupun cikgu klik Ctrl C. Kemudian nak paste, pergi pada edit balik, ada pilihan paste tu, boleh paste ataupun Ctrl V. Okey, Ctrl C copy, Ctrl V paste. Okey, letak dekat bawah. Okey, make sure dia berada di tengah juga. Okey, ini kita tukar dia jadi kelas. Kelas ini berubah-ubah ikut pelajar tu lah, sama juga dengan nama tu. Okey, kemudian kalau cikgu nak masukkan IC, boleh tukar juga kelas ni jadi IC, tak ada masalah. Tapi kita kena ada maklumat pelajar tu lah, maklumat IC pelajar tu. Okay. Kemudian yang bawah ni kita nak sambung. Kemudian kita buka lagi kurungan sebab ini tempat berbeza-beza setiap pelajar. Jadi ini yang kita nak jadikan dia sebagai bahagian yang akan berubah-ubah juga. Jadi kita akan masukkan dia di sini, kedudukan lah. Okey, mesti dengan simbol itu. Tak ada simbol itu nanti tak jadi. Kalau kita nak ubah font yang kedudukan ini saja pun boleh. Okey, kita nak samakan dengan nama tadi. Boleh. Okey, kemudian kita sambung. Enter untuk baris yang seterusnya. Kalau kita dah ada nama pertandingan, kita bolehlah buat. Kalau nak buat untuk banyak-banyak pertandingan tu, kita kena buat dalam bentuk macam tu tadilah, ada buka kurungan dia tu. Okey, jadi dalam pertandingan apa? Contoh pertandingan swafoto kita nak buat. Okey, swafoto
Malaysia Prihatin. Okey. Kemudian kalau nampak kat sini kita punya uh, setiap line ni macam kurang jaraknya, so kita boleh ubah dekat sini. Tengok satu-satu sesuai ke tak sesuai. Kalau tak sesuai kita tukar. Okey. So saya rasa ini dah okey. Kemudian yang ini pun kalau rasa nak tukar font boleh tukar. Nak boldkan boleh boldkan. Okey. Kemudian nanti kat sinilah bahagian kita punya kita punya tanda tangan nanti. Okey, so nama, kelas dan kedudukan saja yang kita nak masukkan. Okey, nama, kelas dan kedudukan ini yang perlu ada dalam satu lagi fail kita, iaitu fail keputusan pertandingan. Okey, nama pelajar tu, kelas pelajar itu dan juga kedudukannya. Okey, jadi kita pergi ke ini kita namakan dulu. Nanti tak jumpa pula, belum namakan kan. Okay, so kita create new. Tapi kalau maklumat pemenang tu dah ada dalam Excel cikgu hanya perlu tukarkan dia ke dalam upload masuk dalam folder ni dan kemudian jadikan dia format Google Sheet. Okay, so kat sini kalau saya contoh saya tak adalah, saya create folder create Google Sheet. Okey, dia akan pergi ke new tab terus, memang automatik. Kemudian kita namakan dahulu tadi pertandingan swafoto kan. Okey. So ini kita dah dalam part yang kedua lah. Nama dia nama contoh juga keputusan swafoto. Okey, so yang kita nak tadi apa maklumatnya? Adalah nama, kita nak kelas dan kita nak kedudukan. Okey, kita nak nama, kelas dan kedudukan ini. Okey, so nama pelajar kita akan dapatlah nanti daripada pelajar-pelajar tu kita dah tentukan. Okey, nama dia contohnya sebab kita punya ayat kerana telah mendapat tempat. Okey, so ayat kita macam ni, so kedudukan kita gunakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, so kita gunakan inilah. Okey, kemudian cikgu perlu add on. Okey, perlu add on satu aplikasi yang dinamakan sebagai AutoCAD. Okey, kalau saya dah ada AutoCAD ni. Kalau cikgu belum ada, cikgu klik saja pada add on ini, get add on. Okey, dia akan keluar pada Google Workspace. Okey, cikgu boleh cari di search apps ini AutoCAD. Okey, kita nak gunakan AutoCAD. Jadi ini AutoCAD-nya. Saya dah install, jadi dia dah keluar tanda install ni lah. Kalau cikgu baru nak install, cikgu klik saja. Kemudian nanti paparan tu dia buka dan dia ada perkataan install. Okey, ni saya dah install, jadi dia dah keluar jadi uninstall lah. Okey, selepas install tu nanti apa yang cikgu perlu buat, klik semula add-on ini, pergi kepada AutoCAD dan kemudian cikgu klik launch. Okey.
Okey, jadi dia akan keluar seperti ini sebab belum ada job lagi. Dia punya istilah nak create sijil ni adalah job. So new job. Dia sebab konsep merging kan, merging antara dua dokumen. So ada macam-macam fungsi dia lah. Okey, katakan kita nak namakan dia ni sijil swafoto. Okey, kemudian kita next. Ini nama kita punya kerja Next, ini yang kita nak pilih template. Sijil kita. Template dia daripada drive tadi. Okey, cari dalam dalam folder yang kita dah buat tadi. Okey, tapi kalau ingat tadi kita dah namakan dia sebagai contoh sijil. So kita klik pun kita boleh nampak kat sini bila kita buat. Okey, contoh sijil. So kita select. Okey, dia dah keluar di sini. Contoh sijil currently selected template. Okay, so kita next. Okay, so kat sini dia keluar yang kita dah buat tanda dalam kita punya template tu. Dia dah dapat detect lah, ada kedudukan, ada nama dan ada kelas. Okay, jadi kita nak mapkan dia dengan data dalam kita punya spreadsheet, dalam kita punya Google Sheet ini. Okey, jadi kita nak merge kat tab yang mana? Okey, kalau nampak kita punya spreadsheet belakang ni, Google Sheet belakang ni, kita boleh buat beberapa tab. Okey, jadi sekarang ni yang kita nak merge kan adalah tab sheet 1. So kita pilih sheet 1. Okey, disebabkan kolom pada kita punya spreadsheet ni sama dengan nama yang dah ada dalam kita punya contoh sijil tu tadi, jadi dia terus automatic kenal. Dia terus mapkan ikut nama yang betul tu. Ikut nama yang ada dalam sijil. Kalau katakan maklumat cikgu tu tak sama dengan yang dah ditandakan, okey, untuk autocrat ni kenal, jadi cikgu kena pilih lah. So ini klik sini, so pilih yang mana satu. Okey. Tapi macam ni sebab dia dah sama maklumatnya, so dia auto detect. So kita terus next. Okey, file setting ini adalah nama sijil yang akan dibina nanti. Kita ada 5 orang. Okey, so nama tu kita nak sijil tu kita nak namakan ikut nama pelajar-pelajar ni. So klik pada arrow ini, buka pilihan dia. Okey, dia kata click to copy. Okey, so kita nak nama. Klik, kita dah copy lah. So kita letak cursor kita dekat space ni, kita paste. Paste adalah Ctrl V. Keluar nama. Okey, so nanti nama sijil tu nanti failnya adalah nama pelajar tu lah. Dan juga kita masukkan juga kat sini. Boleh juga gunakan insert swafoto. Okey, dan sijil itu nanti kita nak dalam bentuk apa? Kita nak dia dalam bentuk PDF. Okey, sijil itu kita nak dia dalam bentuk PDF. Okey, so output tu kita pilih saja yang itu, multiple output tu. Okey, next. Okey, ini yang saya maksudkan tadi. Kita nak dia dalam berada dalam folder mana sijil tu nanti bila di-generate. Okey, so kita nak dia dalam folder sijil contoh tadilah. Okey, katakan kalau cikgu punya paparan nanti tak ada folder ni. Okey, cikgu choose saja folder kemudian cari semula. Okey, kalau ada folder yang lain bukan folder yang cikgu nak, so cikgu delete dulu. Kalau ada dua folder nanti dalam dua-dua folder ni ada sijil yang sama. So kita tak naklah macam tu kan. Okey, so kemudian kita next. Okey, dynamic ni kita tak gunakan. Okey, set merge condition optional ni, ini adalah untuk jika kita nak setkan pelajar tertentu saja yang dapat sijil. Tapi ini semua data ni memang kita nak generate sijil mereka, so kita tak perlu buat apa-apa di sini. Okey, kemudian sharing docs and send emails ni kita tak nak. Kita tak nak hantar ke email. Job triggers ni juga kita tak nak. Kita memang nak generate sendiri. Okey, so kita save. Okey, jadi di sini dah keluar job dia, sijil swafoto.
So dia ada 4 butang ni. Okey, ada butang run, ada butang edit, ada butang preview, ada butang delete. Okey, kita terus run lah. So klik run job. So kat belakang tu dia dah terus. Okey. Jadi kita dah selesai. So boleh tengok, okey, nampak kat sini dia akan automatik keluar 1 2 3 4 kolom lagi tambahan. Okey. Ini ID sijilnya. Okey. Ini kedudukan di mana sijil tu kita boleh cari. Okey. Dan ini adalah assetnya lah. Okey. Ini URL dia, ini dia punya asset. Okey, jadi yang kita nak tengok tu yang inilah. Nak tengok satu-satu macam ni boleh, ataupun terus saja pergi ke kita punya Google Drive ni tadi. Kita perlu refresh dulu. Okey. So nama sijil tu dah ada nama pelajarnya dan juga asset soft photo ni. So kita nak tengok satu, kita klik saja, dia akan open in new tab. Okey. Jadi inilah rupa sijilnya nanti. Kemudian untuk hantar sijil ni kepada pelajar, kita gunakan link, right click pada sijil yang kita nak hantar tersebut. Okey, klik pada share. Kemudian kita perlu ubah sharing setting file ini. Okey, bawah ni kita nampak Ministry of Education. Kita tak nak sebab nanti pelajar perlu sign in terlebih dahulu dalam MOE ID mereka ni. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tukar setting dia. Okey, klik pada perkataan tu. Kemudian kita ubah kepada anyone with the link. Jadi pelajar tu login ke tak login ke dengan 5 ID, dia boleh buka dan dia boleh download sijil ini. Okey, selepas kita tukar anyone in with the link, kita copy link dan kita share dalam Telegram. Sama ada personal kepada pelajar ataupun dalam grup Telegram Club. Cara kedua, kita download dan kita share dalam Telegram secara add attachment. Kita kena download lah satu-satu. Okey, ini pula adalah kalau cikgu nak gunakan telefon. Kita buka Google Drive dalam telefon, cari folder sijil tersebut. Okey, kita buka dan kita cari sijilnya. Ini kita cuma send a copy. Okey, send a copy ke dalam Telegram, pilih nama pelajarnya, katakan saya send kepada saya punya save message lah. Okey, so saya klik dan saya send. Jadi nanti di paparan di save message kita akan ada file sijil tersebut dalam bentuk PDF. Okey, ada nampak di situ, itu adalah bentuk PDF. So bukan link yang pelajar akan buka di Google Drive lah. So ini cara untuk kita share sijil tersebut.